Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam sayang penonton-penonton WHI. Hari Isnin 12 Jun anda bertemankan saya Skita dan juga Fatin Hamimah Yusof yang akan menemani anda sepanjang 1 jam ini seperti biasa. Jadi terus bersama kami sehingga jam 1 petang nanti. Ya, dan hari ini hari Isnin pastinya hari untuk kita bangkit daripada keselesaan semalam. Hari Sabtu Ahad mungkinlah ada yang meluangkan waktu dengan keluarga, bersenang lenang kan. Hari ini dah kembali untuk kita menjalankan rutin harian, anak ke sekolah dan juga ada pelajar-pelajar sekarang ini menduduki peperiksaan ujian mungkin. Untuk ibu-ibu kita kuatkan semangat anda. Okey, saya rasa nak mulakan siaran hari Isnin ni Fatih walaupun dah pukul 12 ni dengan stretching. Okey, kita bolehlah. sikitlah. Tak payah bangunlah kan. Duduk je stretch. Awak ni lah. Sebab saya lead macam ni je lah, stretch biasa-biasa je. Sebab saya rasa macam hujung minggu hari tu tak bergerak banyak sangat. Macam ketat sikit badan. Jadi awak dah macam ni. Awak dah macam bangun pagi kan? Jadi mungkin anda bolehlah ingatkan diri anda kalau tak buat apa-apa kan. Mungkin badan tu dah rasa macam dah lock dah ketat. Boleh stretching sikit. Ada bunyi lah. Itu maksudnya betul-betul. Oh, biasa orang kata banyak angin kalau janganlah. Okey, dan pastinya itu yang seharusnya kita buatlah untuk kita rasa lebih bersemangat. Lebih orang kata aktif untuk hari Isnin kita. Selalu Isnin macam lesu-lesu kan. Kita tak nak lesu, kita nak lebih orang kata ceria untuk hari ini. Sebab banyak perkongsian hari ini untuk manfaat kita bersama insya-Allah. Ya, betul. Jadi kami nak mengajak anda juga untuk berkongsi apalah yang anda telah lakukan sewaktu hujung minggu hari itu. Sebab saya tak banyak aktiviti hujung minggu. Ya ke? Saya tengok kat Instagram awak rancak je. Tak, saya keluar makan dengan abang saya. Okey. Saya dekat rumah dengan keluarga lah, masak-masak sama-sama. Okey, saya bonding dengan abang saya, dia bonding dengan keluarganya. Dan anda pula bagaimana? Boleh anda kongsikannya bersama dengan kami. Dan hari Isnin biasanya kami akan membawakan topik yang panas buat anda. Hari ini pun topik yang panas. Saya boleh relate dengan topik ini. Iaitu pendiam atau sombong. Tapi saya rasa kalau pendiam dan sombong ini sama juga very subjektif. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita seorang yang pendiam, dia menyebabkan kita pemalu. Bila pemalu kita tak mulakan untuk bercakap dengan orang, kita dah dilabel sebagai sombong. Jadi dia jadi satu cycle lah. Betul. Okey, tapi sebelum kita kupas topik kita pada hari ini, apa kita saksikan dahulu kompilasi TikTok yang disediakan. Jom. 就只看看吧，那些孤独的人啊，夜晚是否还会想那些灵魂早已无处安放，流浪到天涯。 So, ini adalah muka orang yang pendiam dekat public. Tapi bila dengan orang yang rapat dengan dia automatik akan jadi orang yang paling banyak mulut dan happy go lucky. Ada orang pernah tanya aku tau, weh, kau yang asyik diam je tengok, main sombong je. Lepas tu aku jawab, weh, kau kena ingat, tak semua orang yang diam tu, dia sombong. Mungkin dia tengah sibuk bertengkar dalam diri dia, mengenangkan kisah-kisah yang dia pernah lalui sebelum ni. Ciri-ciri orang pendiam. Yang pertama, mereka hanya mesra dengan orang yang mereka sudah kenal. Yang kedua, selalunya mempunyai kawan rapat antara 1 ke 3 orang. Yang ketiga, seorang yang pemalu. Yang keempat, bercakap banyak dalam minda mereka. Yang kelima, amat setia dalam hubungan. Baik, saya setuju sangat. Mereka yang pendiam ni mesra dengan mereka yang mereka kenal. Banyaknya mereka yang kenal sahaja. Sebab Fatin, sejak dari zaman bangku sekolah lagi, saya sering kali disalah tafsir ataupun dilabel sebagai seorang yang sombong. Dalam bahasa Inggeris juga dikenali sebagai snobbish, macam belagak lah kata kan. Sebab tak tahulah muka saya ke apa. Tapi saya jenis yang reserve sedikit. Kalau saya tak kenal orang, saya tak
begitu mesra. Betul. Tapi dah start kenal saya, anda akan menyesal. Kenapalah aku jadi kawan dia ni. Dia tak stop bercakap ke? Saya belum menyesal. Tapi saya setuju dengan Sugi. Kadang-kadang disebabkan pekerjaan kita kan. Betul. Yang mana menuntut kita untuk kita bercakap dan sebagainya. Tapi orang melabel, oh dia ni sebenarnya peramah. Tapi sebenarnya dia adalah seorang yang introvert. Yang mana dia bercakap dengan, dia selesa bercakap dengan circle dia. Ataupun dia memerlukan sedikit masa untuk mengenali orang baru. Jadi dalam orang kata tempoh masa tu mungkin orang dah cakap, muka dia. Kalau saya, kening saya ni pun orang cakap saya sombong. Tapi sebenarnya saya tak sombong. Kan kalau mungkin saya memerlukan masa untuk saya macam tengok dia macam mana. Scan dulu lah. Scan dulu Okay, baru saya. awak dah scan saya lama dah, Pak. Dah habis dah. Dah 3-4 buku surat dah. Okey, jadi hari ini anda boleh ke Facebook WChat dan kongsikan. Anda pernah tak disalah tafsir sebagai sombong? Padahal anda ni memang seorang yang introvert, pendiam dan memang jenis yang reserve lah. Kan? Jadi boleh kongsikan pengalaman anda dan juga bersama kami dalam kupasan topik hari ini. Ya, akan bersama kami 2 orang lelaki dan juga seorang wanita. Kita akan bercakap mengenai topik pendiam atau sombong. Selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang kita dah wawarkan berkenaan dengan topik diam atau sombong. Kita nak bacakan komen-komen anda yang telah pun saya tengok banyak dekat Facebook kami. Salah satunya ini daripada penonton setia kita, Halijah Hanif. Salam ceria Wanita hari ini di samping pengacara-pengacara ceria juga. Terima kasih banyak-banyak. Tak semua yang pendiam tu sombong. Ada yang sesekali buat lawak ketawa berguling-guling. Kita yang dengar. Awak kata? Awak cakap saya? Saya tak, rasa saya. Janganlah. Okey, dan seterusnya komen daripada Afina Lia. Afina berkata, selamat tengah hari pengacara wanita hari ini. Selamat tengah hari. Dengan cuaca yang cerah, semoga kita ceria-ceria selalu. Okey, topik hari ini sombong atau pendiam. Pada diri saya sendiri pada mulanya orang kata saya sombong. Tapi bila dah kenal, sebenarnya bukan sombong, tapi saya pendiam dan pemalu. Tapi itu dulu masa sebelum kahwin. Sekarang dah kahwin, dah ada anak-anak pula, ada cucu. Bukan pendiam dan si sombong dan dah jadi murai, dah jadi Ultraman. Jadi mak-mak. Bagai begitulah. Tak kenal maka tak cinta. Love you all. We love you too, Afina. Ya, wow. Seronok perkongsian dia. Tapi itu adalah orang kata realitinya. Betul. Yang mana kita sebenarnya kita rasa kita ni sombong, kita ni pendiam. Tapi bila waktu berubah, masa berlalu, kita jadi orang yang baru. Okey, kita nak kenalkan tetamu kita di studio. Kita ada 3 orang tetamu. 3 orang tetamu. Di hujung sanalah kita perkenalkan terlebih dahulu. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmari Tengku Muhammad, pakar motivasi kita hari ini. Tak asing lagi. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pasti sikit-sikit bukan lah, batuk-batuk sikit ada batuk-batuk sikit. Samalah kita. Dan kita bersama dengan Muaz Zabir. Wow. Ya, saya. Okey, perkembangan terbaru Muaz? Alhamdulillah baru habis shoot drama yang kedua. Sekarang drama pertama tengah tayang. Okey. Akasia, bukannya sekadar cinta. Wow, itu pengira dia. buzz kita. Okey, ya, dan dan di juga seterusnya kita bersama dengan Niki Palikat. Niki, sehat Niki? Sangat sihat. Okey, baik, cantik sangat. Alright, Niki. Kita mulakan topik perbincangan hari ini, Fatin. Saya rasa kita mulakan dengan Niki dahululah. Okey, Niki. Kadang-kadang, sebab tadi dah sempat berborak dengan Niki sedikit lah. Kadang-kadang kita yang lahir-lahir ni, bentuk muka kita memang macam ni. Kan? Tapi sejak kita lahir, disebabkan bentuk muka kita pun orang ingat kita sombong. Dan awak pernah mengalami masalah itu? Lahir-lahir je dah dikatakan sombong. Dekat bangku sekolah dikatakan sombong. Tapi yang menariknya bila orang tu kenal dengan Niki, rupanya Niki ni kelakar. Rupanya Niki gila. Itu kisah hidup Niki. Jadi Niki belajar untuk jangan terasa dengan pendapat orang sebab itu first impression. Yes, First impression tu boleh berubah. Depends on diri kita sebenarnya macam mana kan. Tapi Niki sendiri seorang yang pendiam atau memang seorang yang jovial? Naturally Niki rasa Niki ni pendiam sebenarnya. Cuma suka menyanyi. Jadi orang ingat ni kita jenis yang havoc. Tak. Lebih suka pendiam. Okey, itu dari Niki. Mungkin pendapat Niki kan. Dan Muaz, kalau seorang perempuan lain, lelaki lain. Kalau lelaki ni dia lebih orang kata bukanlah bersifat introvert, tetapi ada orang kata kumpulan-kumpulan yang dia selesa kadang-kadang ataupun dia tidak suka bersikap terbuka pada awalnya. Dia bergantung juga, taklah semua lelaki. Tapi ada setengah lelaki macam tu. Dia macam kita tak boleh nak spesifikkan untuk seorang lelaki itulah. Macam Muaz dulu pendiam.
Sekarang jadi apa, Muaz? Sekarang dia dah hilang dah pendiam. Tak tahu pergi mana dah. Dah masuk dalam industri hilang. Hilang. So nak spesifikasikan kepada lelaki tu ada orang kata lelaki tu ada kuartal bercakap. Betul. Ada setengah orang yang dia okey. Muaz rasa semua orang macam tu. Tapi ada orang yang dia okey je dengan semua orang. Tapi Muaz tak ada macam switch ke? Macam kalau saya sekurang-kurangnya, saya ada switch. Kalau saya bersiaran ataupun kerja, saya memerlukan untuk saya bercakap banyak, saya on switch saya. Dah habis tu saya off switch saya. Saya bergantung kepada situasi. Kalau situasi itu memerlukan saya untuk bercakap banyak, saya akan bercakap banyak lah. Tapi bila kita tak tahu pasal benda tu, kita diam. Sebab kalau kita banyak bercakap, takut kita tunjukkan diri kita yang kurang cerdik tu. Nanti tu pun dikatakan kita sombong. Betul. Sombongnya dia. Macam dia seorang je tahu semua. Ya, betul. Okey. Baik. Kita nak bertanya kepada doktor pula. Okey, doktor, secara peribadinya, kita semua tahu yang doktor seorang yang sangat mesra, bukanlah pendiam. Tapi doktor ni, personality doktor bagaimana? Okey, saya ni bercakap hanya apabila saya rasakan percakapan saya tu ada manfaat. Okey. Kalau katakan saya kurang suka bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang tak ada manfaat, borak-borak kosong. Jadi sebab tu kalau orang ada dekat saya ni selalu kena motivasi. Baik. Bercakap. Ya, saya dengar doktor, saya dengar. Okey, tapi doktor, kita berbalik kepada topik kita, pendiam atau sombong ini. Baik. Bagaimana untuk kita nak kenal pasti mereka ini pendiam ataupun sombong, ataupun biarlah dia nak sombong ke, dia nak jadi pendiam ke, kenapa kita pula yang nak kisah? Yang sombong ni apabila ada ilmu tak kongsi, apabila ditanya tak jawab, sedangkan dia tahu. Jadi ini yang sombong kedekut ilmu, tak nak bercampur dan sebagainya. Tetapi kalau yang pendiam disebabkan dia tak nak tersalah cakap ataupun berhati-hati dalam bercakap, sebab lisan ni banyak, dia punya bahana lisan ni banyak. Orang yang banyak cakap kadang-kala terpaksa berbohong. Kadang-kadang banyak cakap, kadang-kadang banyak yang terlajak, terumpat, terfitnah, terkata orang dan sebagainya. Jadi sebab itu, orang yang bijak, dia banyak mendengar daripada banyak bercakap. Dan dia memberi respon seiring dengan apa yang dirasakan, respon itu boleh memberi manfaat kepada orang. Dan kadang-kadang kalau kita banyak cakap, kadang-kadang ada yang tersakiti dengan tak disengajakan melalui percakapan kita yang tidak berhati-hati. Sebab percakapan ni laju, fikir datang lambat kan, bila dah terlepas cakap baru fikir aku tak patutlah kata macam tu. Tetapi kalau perkara tu berlaku secara dalam siaran langsung seperti ini, orang dah pun ambil video tu, orang dah kerat video tu, orang dah tularkan video tu, susah kita pernah saya tengok kawan-kawan yang terlepas cakap dan akhirnya menjadi satu isu, padahal dia mungkin maksudkan lain tapi tersasul masa bercakap. Jadi sebab itulah bercakap ni kita kena berhati-hati. Tapi kalau kita diam, tak semestinya kita sombong. Kita boleh gunakan penampilan kita yang lebih mesra. Walaupun kita diam, banyak senyum. Kan? Bila kita senyum, orang tak kata seorang yang sombong apabila kita banyak senyum. Kalau kita jumpa orang, walaupun kita tak kenal, tapi orang tu mungkin kenal kita, terutama figura-figura selebriti kan, cuma angguk sikit cukuplah. Bukan nak tu pun, angguk sikit. Saya selalu, kan bila dia mungkin kenal aku kot, angguk sikit kan. Jadi itu tanda kita tidak sombong, memberikan satu bahasa badan yang menunjukkan kita tidak sombong. Baik. Mudah je kan untuk kita menyantuni orang sebenarnya. Betul. Dia mungkin ada orang dia pendiam, ada orang memang dia sombong, ada orang pendiam dan sombong. Ada juga kan, doktor? Banyak kategori tu. Ada. Yang pendiam yang sombong ni yang susah. Kan? Tapi jarang Jarang jumpa yang betul-betul pendiam dan sombong. Okey, baik-baik. Yang kita bimbang, yang bodoh sombong ini yang kita tak nak. Itu saya dah jauhkan dah. Sebab dalam circle kita ni selalunya kita tak tahu macam mana kita mendekati orang yang pada mulanya di awal perkenalan selalunya kan doktor kan. Tetapi itulah kita boleh semakin dewasa ni kita boleh tahu dia ni macam ni. Macam mana agaknya Niki untuk mengenali personality seseorang itu, ataupun Niki seorang yang tunggu orang tegur dulu? Niki sebenarnya seorang yang pemalu pada asalnya. Tapi bila Niki semakin dewasa, Niki fikir apa yang dimalukan. Niki sebenarnya suka berkawan dengan orang, suka bercakap. Jadi apa kata kita mulakan dulu conversation tu. Okey. Tapi kan Niki sebagai seorang selebriti kan, sebab biasanya orang
dalam fikiran setiap individu di luar sana, mereka rasakan yang kalau awak public figure, awak harus jadi seorang yang mesra dengan semua orang. Mesra tu satu, tapi awak haruslah jadi seorang yang suka bercakap, sentiasa menyantuni peminat-peminat dan sebagainya. Tetapi ada kalanya kita bukan sebegitu. Kita macam saya nak buat kerja saya yang sendirilah. Bila saya ada tugasan, baru saya akan bersama dengan fans-fans. Pernah tak awak dalam dilema, aduh aku nak jadi pendiam, nak jadi diri sendiri, pada masa yang sama kena juga bersama dengan fans-fans, sentiasa kena orang kata ada conversation dan sebagainya di media sosial? Selalu. Niki rasa yang banyak membantu Niki adalah kita tengok semua fans-fans itu sebagai sahabat, sebagai teman kita. Supaya kita rasa macam jangan nak put on satu persona untuk memuaskan hati sesiapa. Biar kita jadi natural dengan orang. Dan lagi satu, saya suka poin doktor yang doktor cakap tadi, di mana kita sometimes kita tak payah nak cakap apa, tapi kita senyum. Kita tunjukkan kemesraan dalam diam tapi senyum. Niki banyak praktikkan benda tu. Okey. Dan saya sebenarnya secara jujurnya, saya lebih suka mendekati mereka yang bersendirian, sebab saya lebih orang kata tak suka macam kata bukanlah introverted, crowded yang tu. Lepas tu saya akan mendekati sebab kita akan ada sikit-sikit je kita punya perbualan tu. Okey, saya nak kongsikan satu daripada komen ni daripada Siti Ila. Selamat tengah hari. Biasanya saya melihat aura sekeliling dulu, automatik boleh jadi pendiam atau ceria. Maksudnya macam yang awak katakan tadi lah. Saya setuju sangat-sangat. Okey, baik. Kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai. Jadi apa kata kita? Saksikan dahulu kompilasi pandangan mereka. Jom. Depend pada seseorang. Kadang-kadang mula-mula dia contohnya seseorang ni dia dianggap sombong tapi sebenarnya pendiam kan. Tapi sebenarnya dia kalau tak kenal orang tu atau first time jumpa kan macam kita tak kenal, of course kita akan macam siapa dia ni. Tapi once kita kenal orang tu, mungkin kita tak adalah pendiam pun, kita akan menjadi diri kita sendiri. Pendapat saya, orang yang pendiam ni tak semua sombong. Orang pendiam ni mungkin dia diam sebab ada masalah. Macam saya pun kadang-kadang pendiam juga. Ikut mood saya actually. Ikut mood saya, kalau ada hari ni saya happy, ada hari yang saya diam satu hari, tak tahu nak cakap apa. Bagi saya, seseorang yang macam ni dia adalah seseorang yang pendiam. Tapi bila dia pendiam, dia pendam masalah dia ataupun dia tak bergaul dengan orang anggap dia sombong. Sebab dia adalah seorang yang introvert. So dia tidak suka bergaul dengan orang lain, tak suka share masalah dia dengan orang. Jadi kita kena hormatlah orang macam ni. Sebab tak semestinya pendiam tu tapi dia sombong. Kalau mula-mula saya jumpa dia, mungkin dia akan diam lah. Tapi once, kalau mungkin saya akan try cakap dengan dia slow untuk kenal diri dia macam mana. Okey, kalau bagi saya, kalau saya hadapi seseorang yang macam ni, mungkin saya hadapi dengan cara yang baik lah. Saya tanya dia apa masalah dia. Kalau dia ada masalah ke, kita tegur dengan cara yang baik. Sebab kita tak tahu sama ada orang tu betul-betul sombong, tak nak bercakap dengan kita, ataupun seseorang tu adalah memang pendiam, malu nak cakap dengan kita. Dulu personality seseorang itu sebelum dia nak teruskan berborak ke bersembang ke. Betul juga tu, sebab kita kena menghormati jugalah orang punya bukan privacy tetapi cara mereka. Okey, saya nak tanya kepada Muaz. Selalunya ciri-ciri orang kata girlfriend ataupun bakal isteri kan Muaz kan? Muaz ada girlfriend tak? Soalan tak ada. Tak ada. Okey. Muaz selesa dengan wanita ataupun kawan rakan-rakan wanita yang pendiam ataupun yang macam kurang bercakap ataupun yang kata very loud ni? Saya selesa dengan wanita yang pandai membawa diri. Okey, jawapan selamat. Huraikan jawapan awak. Maksud dia, kita tak boleh nak ada wanita yang terlampau loud. Dengan semua orang dia loud. So, tak manis untuk orang tengok. Kita tak boleh nak juga dengan wanita yang terlampau diam. Sampai dengan family pun dia diam. So dia kena pandai bawa diri dalam memastikan semua orang selesa dengan dia. Kita kena tengok persekitaran kita, dengan siapa kita bercakap. Takkan kalau dengan lelaki yang tak kenal nak tiba-tiba terus loud. So benda tu tak manis untuk orang tengok. Tapi dengan family lain. So cara pembawakan tu yang penting. Baik. So kita tak boleh nak cakap yang
perempuan ni sombong. Tak, dia kena pandai bawa diri masing-masing. Kena dengan situasinya lah. Dia kena dengan situasi. Baik, itu ciri-ciri yang dicari oleh Muaz. Tapi doktor, saya nak bertanya juga. Seperti yang Muaz katakan, kadang-kadang orang beranggapan yang kalau seorang wanita dia terlalu kuat cara percakapannya, rasa tak manis dipandang. Tetapi kalau lelaki kuat, tak ada pun orang cakap apa-apa. Tapi kalau lelaki pendiam, orang saya cakap, oh dia gentleman. Tapi kalau perempuan yang bising ke kuat, tak sopan betul budak ni. Tapi kalau diam kata sombong. Macam mana sekarang ni, doktor? Sebab itulah bezanya karakter. Orang meletakkan bezanya lelaki dengan wanita. Sebab lelaki ni dia lebih ke depan dalam banyak perkara. Dia buat apa pun, dia keluar pun orang tak kata apa. Tetapi orang wanita ni dia ada sesuatu yang dia kena jaga. Ya, sebab apa? Sebab nilai kewanitaan itu sendiri ada seorang yang lemah lembut. Bukan maknanya lemah lembut tu lemah. Maknanya sopan santun, lemah lembut. Jadi benda-benda macam ni, karakter ni kena jagalah. Bayangkan, saya rasa sangat tak selesa dalam satu majlis apabila wanita bercakap begitu kuat dan ketawa berdekah-dekah. Dan ini berlaku. Saya kata, ya Allah, siapa perempuan ni? Jadi dia membawa fitnah. Kita secara tak langsung kita memfitnah dia. Dia menyebabkan orang fitnah dia. Jadi sebab itu wanita kena bawa pembawaan sebagai wanita. Ya, bercakap kena, bila kita buka mulut, biar nampak kita ni IQ tinggi lah. Akan bijak kan. Sebab itu ada orang kata apa, aku ingatkan dia ni bodoh. Tapi sekali dia bercakap, confirm bodoh. Saya nak hadam tu. Lambat. Sebab dia kata, dia diam, aku ingatkan dia ni bodoh. Sekali dia buka mulut, confirm bodoh. Kesiannya. Kena betul-betul bi. Jadi sebab tu kita bercakap, orang bercakap, orang bijak, dia bercakap benda yang dia tahu. Kadang-kadang bila dia diam, bukan sebab dia tak nak bercakap, sebab topik tak kena dengan dia. Kalau bawa topik yang tak kena dengan saya pun diam. Betul. Sebab kalau saya bercakap, nampak sangat saya ni bodoh, tak tahu apa ujung pangkal, menyampuk tak kena tempat. Kan nanti dikutuk balik oleh rakan-rakan. Jadi oleh sebab itu, kita bercakap pada pertamanya, topik tu kena tak dengan kita. Sebab tu bila kita jumpa orang, cara mudah untuk kita pecahkan kebuntuan tu tadi ialah dengan banyak bertanya. Tuan daripada mana? Apa kesukaan? Tanya dia kerja apa? Jadi kita banyak bertanya, biar dia banyak bercakap, kita banyak mendengar. Di situ kita tahu apa topik yang nak kita bincangkan dengan dia. Barulah wujud suasana tu tadi. Ni kalau tidak kita mencakap je, orang keliling semua tak selesa. Kan? Jadi sebab itu antara diam dengan banyak bercakap, pada saya mesti bersederhana. Kan, diam bersederhana dan bercakap juga bersederhana. Jangan berlebih-lebihan sehingga kan orang nampak yang kita ni, sebab kita jangan ingat orang tak tahu, semua orang tak tahu apa kita cakap. Kan, semua orang sebenarnya menilai seseorang. Kita setiap masa, saya bercakap ni, you all menilai, yang di audien kita pun, penonton kita menilai apa yang kita cakap. Kalau kita cakap sesuatu yang kita tidak tahu, orang akan kata, dia tak tahu, dia cakap je. Jadi sebab itu penting sangat-sangat kita nak bercakap, kena ada ilmu, kena banyak bergaul, kena buat research, kan? Kena buat research, kena buat kajian, baru kita bercakap itu ada isi. Faham. Saya pernah dalam situasi saya memasuki satu program reality, seminggu je saya kenal beberapa orang. Ada seorang ni berkata, saya ni sombong, saya fake dan sebagainya. Tapi lepas 4 minggu mengenali saya, dia berkata, oh, I was wrong, saya silap lah. Awak ni sebenarnya tak sombong pun, awak friendly. Dia cakap macam tu. Tapi sekarang ni semakin dewasa, saya dah tak kisah orang nak fikir saya pendiam ke, saya sombong ke. Saya memang, lantak kau lah, bila kau dah tahu aku, baru kau akan mengenali karakter sebenarnya. Jadi bagi Niki sendiri, sekarang ni, adakah Niki orang kata mengambil kira apa yang orang beranggapan sama ada awak sombong ke tidak? Tak, saya rasa di umur ini saya dah selesa dengan diri sendiri. Saya kenal dengan diri sendiri. Jadi tak ambil kira sangat apa orang cakap pasal Niki. Sebab sebagai seorang public figure, orang bercakap tu satu lumrah. Betul. Yang kita kena terima. Betul. Kadang-kadang kita buat baik pun orang akan bercakap. Betul. Kita buat apa juga, orang akan cari je sesuatu untuk bercakap. Betul. Dan Niki pastikan niat Niki macam mana. Adakah ikhlas atau tidak. Itu Niki punya point of direction. Baik. Okey, dan boleh atau tidak kalau dalam era sekarang ni kan, walau apa sahaja personaliti kita pendiam ke, kita sombong ke, kita apa sahaja, kita yang di sebelah pihak tu, dia adalah hak kita untuk kita nak mendekati mereka ataupun kita nak jauhkan diri pada mereka, Muaz. Betul. Kita tak boleh nak
harap yang semua orang tu selesa dengan kita. Kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Kita pun tak boleh nak halang apa tanggapan orang kepada kita. So kalau kita rasa kita tak selesa ataupun kita rasa orang tu tak selesa dengan kita, dia sama ada orang tu akan pergi pada kita ataupun kita yang undur diri untuk mengelakkan konflik-konflik yang akan berlaku. Tapi kalau contohnya kita akan bekerja dalam masa yang lama, tapi itu kita kena approach dengan cara yang baik. Kita kena selesaikan cara yang baik. Okey, Muaz, first masuk industri dalam Fit for Action tu, kita ada meeting tu. So bila meeting tu, habis meeting tu kita ajaklah kawan-kawan ni lepak. So bila time lepak tu, ada seorang kontestan lah. Dia tegur, Muaz, aku ingat kau ni seorang yang sombong. Muka kau macam tak nak tegur semua orang. Kita macam, memang kita ada face problem lah. Maksud dia, orang akan nampak kita macam kita ni ada masalah. Padahal kita okey je sebab dia tak kenal kan. Tapi cara approach dia adalah kita ajak dia borak, kita cakap apa yang patut kita cakap, kita faham dia. So, benda tu akan dapat eratkan hubungan kita. Macam tu lah. Satu lagi masalah kan, kalau kita diam tiba-tiba orang rasa kita betul ada masalah, dia macam awak okey ke? Itu bagus mereka nak bertanya. Concern, tapi awak okey ke? Nampak macam stres. Tak ada, saya diam, tak ada apa pun dalam ni sebenarnya. Saya selalu gunakan teknik diam ni untuk mempercepatkan perbincangan ataupun komunikasi dengan orang yang saya tak selesa. Itu tips tu, doktor. Kalau sebab apa? Kalau kita tahu kita tak selesa dengan dia atau tak selesa dengan topik perbincangan dia, kita layan, benda akan jadi makin panjang. Jadi oleh sebab itu biasanya saya akan diam, saya angguk, bagus apa semua. Okey, right. Lepas tu kita mudah untuk putuskan. Dia awkward silence lah. Kadang-kadang pihak lagi satu pun dia pun pelik. Kenapa doktor tak jawab? Kenapa tak ni? Dia tak selesa. Dia sendiri akan menyedarinya. Kan? Tapi doktor, saya nak bertanya juga, kita yang dewasa ni dah tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri kita dan sebagainya. Tapi kanak-kanak pun kadang-kadang menjadi mangsa sebab ibu bapa betul lah nak mendidik anak kita supaya jadi mesra dan sebagainya. Tapi kadang-kadang memang itu personality anak mereka. Memang dia pendiam, tak suka. Tapi dipaksa, jangan dek, nanti orang kata adik sombong. Sebab tu saya selalu dalam program keibubapaan parenting, termasuk buku parenting terbaru, saya kata bezakan antara sifat dengan sikap. Ramai ibu bapa cuba tukar, cuba ubah sifat anak. Sedangkan itu sifat. Anugerah sejak kecil macam tu. Ada budak bercakap tak berhenti daripada kecil. Ada budak nampak keras hati, degil daripada kecil. Ada yang pendiam daripada kecil. Jadi oleh sebab itu dia cuba ubah sifat yang Allah anugerahkan ini, dia akan jadi kecewa. Tetapi sikap boleh membantu melorongkan, menyalurkan sifat yang pendiam, sifat keras hati, sifat banyak cakap, dilorongkan, disalurkan ke arah yang menguntungkan individu itu. Setuju. Sebab kadang-kadang memang kita pernah melihat situasi di mana anak kecil dipaksa kan, padahal tak nak buat anak tu sampai bernangis-nangis pun ada. Betul. Kan? Baik. Nah, kita nak tanya juga, ini general lah, siapa-siapa pun boleh jawab. Sombong itu sendiri, Dr. Muaz dan juga Niki, baik atau tidak? Niki? Bagi Niki, sesuatu yang tak baik lah sebab dia datang dari satu ketakikhlasan lah bagi Niki. Dan Niki rasa lebih baik kita belajar untuk bekerjasama dan menjalinkan persahabatan dengan semua orang. Baik, kalau Muaz ada pendapat Muaz? Muaz akan lebih bergantung kepada situasi juga. Sebab ada situasi yang kita perlu sombong, ada situasi yang kita perlu beramah. So kalau kita kena tengah-tengah. Kalau kita terlalu sombong pun orang tak suka, kita terlalu peramah pun orang tak suka. Sederhana. Kita kena sederhana. Bab kata doktor, kita kena bersahaja, tengah-tengah dalam apa keadaan. Dan doktor, rumusan sekali doktor. Okey, sama ada kita tak perlu sombong, tetapi kita tidak perlu baik dengan orang yang musuh kita. Orang yang mencari ruang untuk memusnahkan kita. Jadi kita jangan buka ruang kepada dia. Jadi bila kita tak buka ruang, kalau dia kata kita sombong, itu hal dia. Tapi kita tak perlu berlagak sombong sebab sombong ini adalah sifat iblis. Jadi tak bagus untuk kita sombong. Tetapi untuk kita bertegas, untuk kita tidak melayat, untuk kita tidak meraihkan, itu bukan sombong. Itu bukan sombong. Sombong ni maknanya kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada nama, kita tengok orang semua pandang rendah. Ini yang sombong. Kalau kita tak pandang rendah pada orang tetapi kita menjaga. Sombong dan belagak, doktor. Belagak kan. Jadi kalau kita
kita lakukan itu untuk menjaga diri kita daripada dimusnahkan atau termasuk dalam golongan sebegitu, maka pada saya tak ada masalah. Okey. Betul, saya boleh relate kan, kalau macam wanita kan dia kena sombong sikit. Kalau tak dia diambil kesempatan dan nanti dimanipulasikan, diambil kesempatan. Betul. Biasa orang kata action lah dia. Action dia. Tapi tak pun. Saya rasa sama ada kita pendiam ataupun kita sombong, yang penting kita bahagia. Kita tak boleh bahagiakan setiap orang di sekeliling kita. Dan bagi kita yang tidak mengenali seseorang, tidak mengapa untuk kita scan dahulu, tapi janganlah buat rumusan mengenai seseorang tanpa mengenali mereka. Dan saya pula, kalau sekiranya lah personality kita seorang yang pendiam ataupun kita ni sombong untuk melindungi diri kita, itu adalah pilihan kita. Dan mereka yang mungkin menilai kita, itu hak mereka untuk terus berkawan ataupun terus orang kata berborak dengan kita. Okey, baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita, Dr. Tengku Asmadi, Niki dan juga Muaz. Terima kasih banyak-banyak. Ya, topik yang panas. Saya rasa kita perlukan lagu yang panas juga. Selepas ini Niki akan buat persembahan, tapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih semuanya. Wanita hari ini. Bekukah tulistiwa jika ku tiada? Bekunya pentas kalau bukan ku punya. Aku penyari layar, aku mahkota. Semua cuba meneka aku di mana. Aku sebabnya suhu meninggi. Tak kira mana aku pergi. Akulah pewarna dunia kelabu. Aku pelangi langit mendung panas. Makin ku panas. Buat kau lemas. Hari-hari kan panas dingin. Kekakar aku dingin. Tak kau dengarin. Lama kau makin pening. Panas. Oh. Panas. Kau makin pening. Dengar kau memanggil. Tak puas aku menyahut. Cari ku sebalik. Tirai mana ku berselindung.
baru awak, Niki. Wow. Panas. Lain kali kalau cuaca panas, saya nak nyanyi panas. Okey, Niki dan juga Jack, Jude Maxwell. Terima kasih kedua-duanya. Dan Niki, ini single kedua awak. Single kedua? Ya, sebelum ini sudah ya. Lagu sudah. 2022. Tahun lepas. Dan ini kelainan yang awak membawa pada tahun 2023. Ini EDM, Electric Dance Music. Edung. Tapi ini versi yang lain. Ini versi akustik. Okay. Betul. Baik. Mungkin awak boleh terus kongsikan, Niki, berkaitan dengan lagu Panas ini. Okey, lagu Panas ini saya tujukan khas kepada cuaca panas yang melanda Malaysia dan seluruh dunia pada masa sekarang ni. Apa kata kita menggunakan lagu ini untuk menikmati kehangatan itu? Why not kan? Betul. Saya rasa ramai ni yang mungkin gunakan lagu ni kalau menggambarkan cuaca yang terlalu panas di laman media sosial. Oh yes. Maybe for Zumba? Okey. Niki nak ajar tarian tu. Okey, kalau melihat kepada muzik videonya ini, konsepnya Niki boleh kongsikan? Konsep dia adalah kita enjoy sesuatu yang kita rasa tak selesa. Kita gunakan untuk kita punya kenikmatan. Itu konsepnya. Dan adakah lagu ini juga, Niki, Niki buat daripada lagu Sudah kan? Lagu Sudah tu menunjukkan keperitan dan sebagainya. Keperitan. Itu pada waktu tu Niki nak keluarkan segala kesedihan, duka, cita lara, kita nak keluarkan. Sekarang kita nak happy, kita nak bangkit. Jadi adakah lagu ini untuk menunjukkan sisi berbeza Niki sendiri? Sisi sebenar. Betul. Niki sebenarnya suka lagu-lagu dance, suka lagu-lagu fun. Dan ini Niki rasa kali ini Niki keluar dengan sesuatu yang fresh. Dan akan mengekalkan genre seperti ini untuk hasil ataupun karya-karya selepas ini, Niki? Oh, semestinya. Semestinya Niki dari dulu Niki rasa Niki lebih cenderung ke arah lagu dance. Jadi Niki rasa cukup puas hati nak keluarkan sesuatu lagu yang ada elemen komedi sedikit sebab Niki tak suka terlalu serius. Baik. Dia tak sombong. Betul. Sebenarnya kena orang kata relax, chill sikit untuk kita nak mendengar pun kita rasa seronok kan. Betul. Okey, dan mungkin sambutan setakat ini untuk lagu Panas ini. Oh, sangat bagus. Semua suka dengan mereka kata sesuatu yang berbeza daripada lagu-lagu yang ada sekarang ni. Jadi Niki rasa cukup gembira dan Niki rasa semua orang pun seronok untuk mendengar sesuatu lagu dance dari Niki. Baik. Saya sebenarnya nak tanya juga, Niki, tajuk lagu ini bagaimana ataupun mengapa anda pilih Panas? Sebab saya macam panas. Perkataan yang kita sering kali guna untuk cuaca ataupun kalau situasi panas. Niki rasa Niki suka satu perkataan yang multi layer. Dia mempunyai banyak makna. So setiap seseorang yang mendengar dia akan mempunyai interpretasi sendiri. Betul. Baik. Biasanya orang kalau bahasa Inggeris, she's so hot. Yes. Itu mungkin interpretasi dia. Adakah itu salah satu interpretasi juga? Salah satu dari banyak interpretasi. Kita pulang kepada pendengar. Betul. Okey, dan di mana agaknya mereka boleh dengarkan lagu Panas daripada Niki ni? Dekat YouTube ada, dekat YouTube channel Riot Pop, dekat Instagram Niki banyak post YouTube link untuk lagu ni. Dan Niki sangat mengalu-alukan setiap seseorang tu untuk membuat tarian dekat TikTok. Challenge lagi. Niki, bagaimana hook step dia? Mungkin awak boleh tunjukkan. Sikit. Boleh sekali. Dan Sugita boleh ikut. Saya pula. Hello. Jangan jauh sangat sini. Okey, so kita start dengan mengipas-gipas diri sendiri. So panas, makin kita berdiri je lah. Kita macam ni je lah. Dekat dancer pun macam tak layak. Okey, kita kipas diri kita. Makin ku panas, buat kau lemas. Hari-hari. Laju sangatlah. Kita buat macam saya dah lemas dah, Niki. Okey, lagi sekali. Okey, I think we just do this lah. Okey. So, tapi tips ni untuk nampak cantik ketika membuat step ini adalah kita punya pinggul ni to the right, to the left, to the right. So dia bukan kipas-kipas je. Kita kena attitude. Attitude. So and then kepala ke kiri dan kanan. Itu another level. Okey, Niki, apa kata awak buat hair flip lah untuk kita habiskan hair flip macam mana tu? Kita sesama ke? Kita nak nampak panas kan? Okay. So 1, 2, 3 hair flip Wow, okey. Okey, so seorang je lah, Niki, tak apa. Saya tak nak malukan diri saya, awak seorang. Sama-sama lah. Okey, kita cuba. Awak dah boleh buat. Okey.
So kaki kanan ke macam ni, pointed, and then kita start macam ni, rambut. Tapi rambut saya tak panjang. Okey. Tapi lawa. So kena flip juga. Awak pretend je lah. Okay. So 1, 2, 3. Panas. Dapat ke? Tempo okey? Saya rasa dapat lah. Kita dapat. Okey, apa mungkin. Walau Terima sekejap bersama kasih. dengan Niki, seronok kita kan. Terima kasih banyak-banyak. Kita nantikan karya selepas ini pula daripada Niki. Terima kasih je. Thank you so much. Thank you so much, Jude. Dan tadi Niki pun dah berkata yang steps ni, lagu ni boleh digunakan untuk tarian Zumba. Jadi apa kata kita? Guarantee akan menitikkan peluh dan membakar kalori dan menurunkan berat badan. Okey, jadi apa kata kita saksikan video yang disediakan oleh rakan wartawan kami Tasha yang berzumba. Dia berzumba ke tak? Zumba. Jom. Aktiviti Zumba ataupun aktiviti kecergasan tarian dengan iringan muzik berirama sudah semestinya sinonim dalam kalangan kaum wanita, tidak kira muda maupun tua. Ia juga sering kali dijadikan sebagai hobi di waktu lapang. Merupakan seorang tenaga pengajar aktiviti Zumba, Syaharul Bariah Husin, 53 tahun, menjadikan aktiviti ini sebagai antara satu hobi yang sering dilakukannya bersama rakan-rakan yang lain. Alright, Zumba adalah satu program tarian kecergasan. Dia merangkumi 4 genre. Genre kebanyakannya genre Latin iaitu salsa, merengue, reggaeton dan cumbia. Walaupun you tak boleh nak menari, kita tak ada background sebagai penari pun kita boleh ikut sesuatu kelas Zumba tu dari mula sampai akhir. Setelah 11 tahun bergiat aktif dalam aktiviti ini, baginya dengan melakukan Zumba dapat memberi banyak impak yang positif terhadap seseorang individu itu sendiri. 1. Kita sihat. 2. Kita cergas. 3. Kita dapat ramai kawan. 4. Kita dapat ilmu. Sebab dalam mengajarkan cikgu, dia bukan hanya fokus kepada apa yang kita nak buat. Kalau you nak kepiskan perut, apa pergerakan yang elok. Bagi Syaharul, aktiviti ini digalakkan untuk dilakukan setiap hari bergantung pada stamina serta minat seseorang itu. Aktiviti Zumba ini juga merupakan salah satu senaman aerobik dan ia lebih seronok dilakukan beramai-ramai. Bila kita menari mengikut rentak muzik tu, secara tak langsung kita lupa yang kita penat. Kalau kita bersenam macam seorang, tak ada muzik background, tak ada apa, tak ada kawan, kita akan cepat rasa bila nak habis. Kalau kita ada muzik, kita ikut muzik, kita ikut cikgu, it's going to be very great. Melakukan aktiviti Zumba ataupun tarian kecergasan dikatakan dapat membantu menurunkan berat badan seseorang dalam masa yang singkat. Dikatakan dalam 400 ke 500 kalori dapat diturunkan dalam masa sejam. Betul ke, Coach? Betul. Okey, jadi jom kita berzumba. Saya join ni sebab saya minat daripada segi seni tari. Sebab saya daripada aliran silat tari. Dalam masa yang sama, saya meminati gerak-gerak tradisional Melayu. And then dia lebih kepada sukan lah, aliran sukan. Saya memang suka join kelas Zumba ni sebab ialah untuk exercise. Maklumlah umur saya ni dah 60 tahun. Jadi kalau tak ada exercise tu, saya pun merasa macam kurang sihat lah. Ni untuk menyihatkan badan saya lagi lah. Ternyata, aktiviti senam Zumba ini bukan sahaja dapat dimanfaatkan bersama rakan-rakan pada waktu lapang, malah ia juga dapat membantu seseorang itu untuk terus mengekalkan tahap kecergasan tubuh badan. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita dah sampai ke hujung siaran. Tapi kita seronok nak bacakan komen-komen anda di Facebook. Betul. Awak nak bacakan komen siapa Saya nak baca daripada Farazul. Okey, boleh? Farazul. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kru TV3. Waalaikumsalam. Saya pernah digelar sebagai sombong. Tapi saya ni jenis pendiam dan tak banyak cakap. Jika dengan orang yang tak rapat. Saya mesra dengan orang yang rapat dengan saya. Maksudnya dia selesa dengan circle dia. Ini memang terjadi kepada semua orang. Baik, dan
komen di bawahnya daripada Sofiah Ismail. Tak sepertinya pendiam tu sombong. Tapi rasa saya lah, kita tengok air mukanya pun kita boleh nampak dia sombong atau pendiam adalah ciri-ciri dia kat diri dia. Oh, maksudnya awak scan muka dahulu ya. Ni saat tengah hari pengacara wanita hari ini, Yati Syam, pernah ada yang kata Mak Iti ni sombong, tapi yang sebenarnya Mak Iti ni rabun jauh. Awak ni cepat sangat. Okey, ini Siti Ilyas. Selamat tengah hari. Biasanya saya melihat aura sekeliling dulu. Automatik boleh jadi pendiam atau lebih ceria. Ini yang tadi kita kongsikan. Yang saya suka daripada Maya juga, Fatin. Kata Maya, yang bercermin mata selalu dipandang sombong dan garang. Tak faham kenapa. Mungkin mereka kelihatan seperti cikgu. Tapi abang ni tak sombong. Okey. Komen daripada Mazila Mansur ya. Selamat tengah hari semua. Orang yang pendiam seringkali disalahertikan dan dianggap sebagai sombong. Saya setuju Mazila, itulah masalah saya. Tapi sekarang saya dah tak kisah dah. Dia macam ni lah. Kalau kita rasa kita perlukan masa sendirian untuk kita jadi seorang yang introvert ke apa, tak apa, tak ada masalah. Dan mungkin kita dah besarkan masing-masing untuk kita faham situasi mereka. Mungkin mereka tak selesa ataupun nak kenal pasti apa topik-topik yang mungkin boleh berborak bersama. Mungkin ia boleh menjadi satu keselesaan dua belah pihak. Betul, setuju. Tapi satu, Fatih, walaupun saya pendiam jenis reserve dan sebagainya, kalau saya tak kenal seseorang, saya akan memberikan senyuman. Itu akan membuatkan mereka tahu ya, oh dia ni bukan tak sombong. Sebab mak saya dulu masa saya kecil-kecil, mak saya ni selalu dia tengok orang biasa, stranger ke apa, dia selalu senyum. Saya macam kenapa mak saya suka senyum ya? Tapi saya faham yang senyuman itu boleh membuatkan seseorang rasa senang. Tapi awak tahu tak fun fact pasal orang pendiam? Ya. Orang pendiam ni mereka seorang penyayang. Oh ya, saya memang penyayang. Saya sayangkan awak, Fatih. Anda macam mana? Ya, sama. Okey, dan kita akan kembali tu esok topik makan-makan kita. Kita akan bawakan, ini sesuatu yang menarik iaitu menu aneka nasi. Kita ada nasi tumpang, kita ada nasi biryani, nasi ayam, nasi biryani pun ada. Macam-macam lah. Lumuni. Siapa pernah dengar, siapa pernah rasa, dan boleh kongsikan juga nasi-nasi yang mungkin lain, yang mungkin luar biasa. Anda boleh kongsikan di Facebook kami. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok waktu yang sama di Wanita Hari Ini. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Enggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus